Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan mengumpulkan kita dalam majlis mengingati Allah Taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengekalkan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memimpin kita ke jalan kerajaan-Nya. Menjadikan tiap-tiap hari daripada kehidupan kita sebagai tangga-tangga untuk kita mencapai maghfirah Allah ataupun senar mengenal Allah Ta'ala. Dan kita pada malam ini sambung kita yang ke-60, di mana musannif rahimahullah Ta'ala wa nafa'ana Allah Ta'ala bima fi kitabih dalam buku "La saghirata idza qabalaka 'adlu wa la kabirata idza wajahaka fadlu". Di mana musannif rahimahullah Ta'ala menyebut bahawa tidak ada dosa kecil jika Allah Ta'ala menghadapi engkau dengan keadilannya. Tidak ada dosa kecil jika Allah Subhanahu wa taala menghadapkan engkau dengan keadilannya. Dan tidak berarti dosa besar jika Allah Ta'ala menghadapimu dengan kurnia-Nya. Bila kita bercepat di mana dosa kita besar, takut-takut kita agak masalah dosa yang besar yang ada dengan kita yang menyebabkan Allah Ta'ala tak ampun, maka kita putus asa daripada menutup kemurahan Allah Ta'ala yang dengannya menyebabkan kita jadi orang yang berhenti daripada taubat. Ini pula disebut mengenai kurnia dan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala jaga bagi kita, di mana dengan sebab kurniaan Allah Subhanahu wa taala tadi, dosa besar manapun apabila kita hadap Allah Ta'ala hadapkan kita dengan kurniaannya, maka bereslah kita. Dan di sisinya musannif rahimahullah Ta'ala juga menyebut la saghirata idza qabalaka 'adlu, tidak ada dosa kecil jika Allah Ta'ala menghadapkan engkau dengan keadilannya. Hari itu kita telah sebut bahawa bila kita buat benda ni kadang-kadang kita rasa kecil ya, dosa biasa, dosa yang tidak apa kita kata tidak membawa makna apa-apa. Walau hanya kalau Allah Ta'ala gunakan keadilannya, walaupun sekecil mana dosa kita, maka dia tetap berbahaya kepada kita. Mana kalau Allah Ta'ala guna keadilannya, mesti kita akan berada dalam kemurkaan Allah. Hari itu kita telah sebut cerita mengenai seorang perempuan yang ditanyakan oleh sahabat baginda Nabi SAW mengenai orang perempuan ini yang telah mengurung kucing. Dia gurung kucing, gurung satu tempat sehingga kucing tak boleh duduk, tak boleh makan, tak boleh minum. Dah beberapa hari dia gurung, yang menyebabkan kucing tak dimati. Walau dia adalah ahli ibadat, puasa siang harinya, malam bertakbir. Mana dia adalah orang ibadat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dia untuk boleh berpuasa siang hari dan beribadat waktu malam, maka itu sudah merupakan satu kebaikan. Walau macam mana pun bila dia awaknya kucing, ketika mana ditanyakan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia benar, dia ni masuk neraka. Walahanya dia tu ahli ibadat. Walaupun kita kata disadari dengan ibadat dia, puasa dia, dan juga waktu kecil tentang pakai rugi dan rumah nak kucing, tak mampu kau nak kucing ya, mampu dia orang pun, mungkin sama tu, dah kita kata. Tapi kalau Allah Ta'ala guna keadilan dia, mampu saya kalau nak kucing itu besar di sisi Allah Ta'ala. Boleh jadi kita yang kata dia dosa kecil, tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala dia satu nyamuk. Satu nyamuk. Jadi pada bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa dia benar, dia masuk neraka. Kita betul juga. Ketika mana kita duduk dalam atas dunia kita ni, semaya di bawah rumah kita, semua ada kaum malaikat, subuh pagi, ibadat puasa lagi, kadang-kadang senang kami jadi puasa. Tapi kesalahan yang mungkin kita berlaku, yang kita lakukan di hadapan Allah Ta'ala secara sengaja, yang boleh jadi Allah Ta'ala kira kesalahan kita tadi sebagai menyanyi kita kepada Allah. Boleh jadi kemurkaan Allah Ta'ala, boleh bawa kita ke neraka. Alhamdulillah. So ini contoh. Itu contoh di mana kita juga telah bincang dulu mengenai adanya orang, ada orang yang telah ditangkap kerana membunuh. Dia ditangkap kerana membunuh, masuk dalam jail.
Tiba-tiba kita tengok dia dalam jail, ada satu orang lain ditangkap lagi kerana tuduhan yang sama. Dalam dua orang yang ditangkap duduk dalam jail ini kerana dia dipertuduhkan tak tahu amal Islam. Tapi Allah SWT tahu siapa dia yang membunuh. Dan mereka pun tahu siapa dia yang membunuh. Cuma manusia nak putuskan perkara ini kurang dulu dalam jail. Sehingga sampai masa orang yang dalam jail ini telah berdoa dengan Allah, dia yang membunuh telah berdoa, ya Allah, saya bertaubat. Jika kau lepaskan saya daripada dosa ini, daripada kesalahan ini, kau lepaskan saya, dan saya akan bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Di mana dia telah bermohon kerahiman dan rahmat Allah Ta'ala. Doa dia beberapa kali berdoa dulu, minta dengan Allah agar Allah SWT menerima doanya dengan rahmat kasih sayang Allah. Ada pun seorang lagi, dia dia tentu tak bunuh. Bila dia tak bunuh, dia doa, ya Allah, adillah dengan saya tak bunuh. Jadi, yang bunuhlah saya nak keadilan Engkau, ya Allah. Bermohon dengan keadilan Allah. Jadi, dan hari kita berdoa keadilan Allah Ta'ala. Akhirnya ketika mana dibicarakan dua orang ini, ditengok keadaan, bukti-buktinya, tengok kemungkinan pembunuhan yang berlaku. Akhirnya qadhi telah memutuskan bahawa orang yang telah membunuh tadi tanpa pengetahuannya, orang yang sebenarnya telah membunuh, tapi dari segi fakta bukti tak ada, maka dia dilepaskan. Sedangkan pasangan lagi yang tidak membunuh diputuskan bahawa dia kena bunuh atas dasar dia membunuh. Keputusan mahkamah, qadhi waktu keputusan lagi. Tapi perkara ini manusia tak tahu. Tapi cerita dalam hadis qudsi ini diceritakan bahawa malaikat telah bertanyakan kepada Allah, wahai Allah, kami semua malaikat tahu keadaannya, tapi kami tak tahu sebab apa Allah Ta'ala telah buat keputusan itu. Walaupun benda tadi diputuskan oleh qadhi, tapi keputusan ini Allah tak juga. Dan Allah Ta'ala aturlah. Kau nampak qadhi pun di satu seginya Allah tak yang mengatur segala urusan. Jadi pihak-pihak malaikat ini tanya Allah SWT, laku mana Allah Ta'ala boleh memutuskan satu keadaan di mana orang yang tidak membunuh dia membunuh, sedangkan orang yang sebenarnya membunuh dia lepaskan. Ini hak Allah ni, Allah. Maka Allah SWT telah beritahu bahawa sesungguhnya orang yang membunuh itu telah bermohon dengan saya akan rahmat rahim saya, dan dia telah berjanji dengan sungguh-sungguh akan taubatnya dan akan berlaku baik setelah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang tidak membunuh tadi diputuskan dia kena bunuh karena dia telah bermohon keadilanku. Maka aku telah menggunakan keadilanku ke atasnya kerana dia juga pernah membunuh 2 ekor semut. Dia biasa bunuh mati, nyawa apa dulu? Tak. Ada guna keadilan Allah Ta'ala. Bila guna keadilan Allah, kalau kita akan guna keadilan Allah, kita makan nasi, kita nak doa, ya Allah, saya makan, tak. Nilai mana-mana. Harga Pak Allah Ta'ala pergi dengan mata kita, kaki tangan kita, boleh nyamuk kita. Tak ada. Tuan-tuan juga kalau ingat dulu, kita telah sebut mengenai cerita seorang raja yang telah minum segelas air. Maka ditanyakan kepadanya, wahai tuanku, apakah nilai segelas air? Maka kata dia, sesungguhnya nilai segelas air ini kepada orang aku dan sangat kau mahal. Dan dia boleh ditukarkan dengan setengah daripada kerajaan. Setengah kerajaan yang terluka nak banding dengan segelas air daripada nikmat Allah Ta'ala. Tapi mana? Segelas air ini kalau Allah Ta'ala tak boleh. Dan ditanyakan lagi, lagu mana tuanku sekiranya lepas minum air tak ada kecil. Kan? Nilai kecil itu taruh mana? Maka diberitahu bahawa setengah kerajaan itu lagi ditukar dengan mana segelas air yang kecil ini sebutin kerajaan itu. Berbanding bahawa nikmat Allah Ta'ala beri kita ni memang mahal. Memang mahal. Itu baru minum air, kita berasa hilang dahaga. Lagu mana nilai mata, lagu mana nilai hidung, lagu mana nilai anggota yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita. Maka Allah Ta'ala guna keadilan dia dan nilai semua bayar oksigen untuk kita sendiri, tak terbayar oleh kita. Nak ambil, nak bayar harga nilai makanan yang kita pakai, tak ternilai.
nak bayar kita dikandungkan oleh ibu kita yang Allah Ta'ala takdir urus bahawa kita dapat makan. Dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan, bolehlah hikmah bagi atas dunia hidup sebagai seorang manusia. Tak ada rugi nak bayar. Ada dia. Dengan harta sebesar mana sekalipun untuk kita bayar, kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi nescaya tidak akan terbayar. Lalu tu, kalau kita nak angkat kata dosa kecil di hadapan keadilan Allah Ta'ala, dan saya kita enggak. Mana Allah Ta'ala boleh hukum kita dengan hukum yang sedasar-dasarnya dari sisi kita. Tapi kalau kita kalau dosa bersama pun, kalau kita ada doa minta kurniaan Allah Ta'ala, malulah doa kadang mungkin kita ni tak sengaja terlaku dosa yang besar boleh jadi dalam kehidupan kita secara sengaja atau tidak sengaja terlaku satu dosa. Dan kita orang awam di tuan-tuan sebenarnya berbeli dengan dosa. Nama ada dosa kecil atau dosa besar, berbeli dengan dosa. Boleh jadi ada masa-masa di mana kita melakukan dosa besar yang kita tidak sedar. Boleh jadi ada masa di mana kita tersyirik dengan Allah, cuma kita tidak sedar. Boleh jadi ada masa di mana kita telah melakukan kesalahan, tapi di sisi Allah SWT merupakan satu apa kita kata kulturhatan yang besar di sisi Allah. Tapi kita tak sedar. Allah SWT yang Maha Rahim itu boleh lagi buat memberi ampunan bagi kita. Lalu itu tiap-tiap kita kena sama-sama bermohon istighfar, bermohon ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kata ulama, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang ada sifat baik, ada sifat orang mukmin, maka dia mengiringi semua kebaikan-kebaikan dia dengan kebaikan yang berganda. Dia buat kebaikan, maka diiringi kebaikan dia tadi dengan kebaikan pula. Berbeza dengan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala, kehidupannya dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, dia mengiringi kejahatannya dengan kejahatan. Dia tu buat kejahatan, tapi tambah lagi dengan kejahatan yang lain. Berbeza dengan orang mukmin yang menambahkan kebaikannya dengan kebaikan. Ada tuan-tuan boleh duduk semaya, mari semaya boleh nak tunggu Malaysia pula. Bila-bila tunggu Malaysia boleh dengar tu tak? Sebab tak boleh tu berapa-berapa yang boleh ambil manfaat dengannya. Gitu. Maknanya kita boleh tunggu kalau-kalunya ada kebaikan. Itu sekurang-kurangnya bagi orang-orang beriman. Tapi bagi orang yang tak ada iman, dia tak boleh buat. Sebab dia tak boleh semaya semua. Bahkan dia duduk dalam dosa, bergulung dalam maksiat. Dalam ada orang maksiat itu tak apa-apa pun. Lawa dengan dosa-dosanya. Dunia dah kokak-kokak lagi. Dalam keadaan dia melakukan dosa. Sedangkan orang mukmin dalam keadaan dia beribadah dengan Allah, dia masih menangis di hadapan Allah. Itu dah saya orang. Maka musannif rahimahullah ta'ala kata, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israf. Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dia dengan istighfar. Mohon ampunan yang kita doakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun benda terjadi dosa yang sangat besar, bila kita bermohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa terjadi kecil. Ada orang yang telah dipanggil oleh Rasulullah SAW supaya masuk Islam, seperti pembunuh Sayyidina Hamzah. Orang yang bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ini adalah seorang laki-laki yang sangat dahsyat. Dia ini seorang laki-laki bernama Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ni, apabila Rasulullah SAW menghantarkan utusan baginya untuk dia jadi orang beriman masuk Islam, rupa-rupanya dia tahu bahawa dia buat salah. Dia tahu. Tapi dia dah agak kata dia ni bukan kesalahan dengan Nabi. Salah banyak doa dengan Nabi. Dia ni nescaya dia tidak akan diampun. Mana kalau dia dengan Allah juga, nescaya dia juga tidak akan dapat keampunan Allah. Tapi Nabi SAW menghantar utusan baginya untuk memberitahu kepadanya bahawa yaghfiru liman yasha. Allah Ta'ala itu memberi ampunan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi dia kata kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk beri keampunan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya, maknanya ada orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk diberi.
untuk diberi pengampunan. Dia ni termasuk dari orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tak, bukan salah banyak tak ni. Berasa bahawa dia ni salah banyak tak, dan saya dia tak dapat pengampunan. Maka Rasulullah SAW hantar lagi utusan untuk memberitahu kepadanya bahawa Allah SWT itu memberi ampunan bagi siapa-siapa saja. Bahkan Allah SWT tak punya orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT saja. Lain pada dosa itu Allah Ta'ala. Lalu itu terbuka hati di sisi Wahsy bin Harb untuk pergi menerima iman dengan Rasulullah SAW dan jadi orang beriman. Sebab satu dosa yang telah menyakitkan hati baginda Nabi SAW, Nabi tetap beri ampunan padanya. Walaupun ada juga ulama mengatakan bahawa bila Nabi tengok muka Wahsy, Nabi ingatlah kepada dia dan Allah radhiyallahu anhu yang ada masa di mana biasa menitis air mata Nabi. Ada juga ulama sebut begitu. Tapi kita tak dapat pastikan cerita ni. Tapi secara umumnya benda tu tidak mustahil untuk kita katakan bahawa Nabi ni memang ingat kepada dia. Kerana kepada dia Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ini merupakan seorang saudara yang sangat ramah dengan Nabi. Bukan hanya seorang saudara, malah dia merupakan seorang teman yang dulu sama dengan Nabi. Memang ramah dengan Nabi. Walaupun saudara, tapi dia ni berumur dengan Nabi ni umur yang setara. Kata semua ulama, dia hanya berumur dengan Nabi ni dekat 2 tahun. Jadi memang dia ramah, duduk sekali sama. Jadi kematian Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ni merupakan bukan hanya kematian seorang saudara, tapi kematian seorang teman, kematian seorang yang diajak berbicara, kematian seorang yang boleh pakai kaki mari, bahkan saling gembira menggembira. Bahkan Sayyidina Hamzah ni telah acak kali dia buat sesuatu untuk menggambarkan bahawa dia sangat kasih kepada Nabi. Kalau kita tengok cerita yang lalu ketika mana disebut mengenai Abu Jahal yang telah datang kepada Nabi dan telah letak peluk itu atas belakang Nabi. Abu Jahal ni orang mati-mati ke Nabi, letak peluk itu atas belakang Nabi lah, dia kena tapar Nabi lah, dia kena lontar Nabi dengan batu lah, macam-macam. Sehingga pada suatu ketika bila bunyi kapal, satu orang telah beritahu masa ni yang berlakunya Sayyidina Hamzah keluar berburu. Dia balik-balik, ada satu orang telah memberitahu kepadanya bahawa anak saudara awak nyawaknya Abu Jahal. Awak tak ada. Iman memperdaru. Dia bunyi lalu. Dia cari Abu Jahal. Cari Abu Jahal. Dia bawa mata anak panah dia ni. Dia pegang muka Abu Jahal. Dia pegang muka Abu Jahal. Dan dia telah bagi amaran. Dia kata kalau bunyi kapal lagi bahawa Abu Jahal awak nyanyi kepada saudara dia Muhammad, nescaya anak panah ini bukan tak orang dia. Ada kejadian lain. Pernah letak lah Abu Jahal. Tak. Dia orang untuk anak lagi. Tak, kita kata orang apa? Orang dah apa anak. Dan dia telah bagi tahu kepada Nabi. Dia bagi jumpa dengan Nabi, telah bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW bahawa dia telah pegang muka. Nabi dia buat tak tahu. Maka Sayyidina Hamzah tanya, "Ya Muhammad, tidakkah kamu gembira dengan apa yang saya buat kepada Abu Jahal?" Allah kata, "Saya tak gembira." Tak gembira. Dah balas balik tetap gembira Nabi. Rupanya bukan hak tu bergembira. Maka kata dia, kata Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, "Apa yang menggembirakan? Apa yang menggembirakan kamu?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya gembira jika kamu bersyahadat menyaksikan kerasulanku sebagai rasul Allah." Maka Abu Jahal itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Nabi suruh. Dia berkelik dengan dia dengan esok pagi. Mari jumpa dengan Nabi, beritahu kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya dah bagi masuk Islam." Baru dah bagi masuk Islam. Nabi katakan bagi ucap syahadat dalam masuk Islam tu. Dia terbalik, "Aku ucap kerana menggembirakan kamu." Hari ini baru masuk Islam. Mana dia telah ada satu semangat nak gembirakan Nabi itu, apa saja Nabi itu. Ajaib. Bahawa ni dibunuh oleh Wahsy. Jadi kalau kita dah jadi Nabi, boleh kata dikongkong lah mati dengan kakak lah. So, dan daerah itu lah. Tapi Nabi ni
umur dia memang sangat umur. Dia boleh lagi. Ada orang yang bunuh saudara dia, nak masuk syurga dulu. Allah Akbar. Betapa ajaibnya jiwa seorang, tapi pandailah dia jadi Rasulullah. Pandai. Kalau kita tengok rezeki tauhid pun Allah Taala telah pilihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Pandai. Mana jiwa tauhid. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut diingat. Mari kita kepada kita untuk menyatakan bahawa orang yang seperti Wahsy bin Harb masih dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat beriman dengan Allah. Dia nak bahawa Sayyidina itu Wahsy ini masih dapat peluang untuk dapat masuk surga Allah Taala. Rasul sallallahu alaihi. Jadi bila dia menyertakan istighfar, menyertakan dengan permohonan ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Wahsy juga tetap menjadi seorang ahli surga yang mendapat radhiyallahu anhu. Bahkan Wahsy bin Harb setelah keislamannya tak ada nak balik dengan kita. Tak ada nak balik. Sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang mulia. Kerana dia menjadi sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi awal jadi sahabat Rasulullah ini ada pilihan. Kita orang pakai ni. Ujung buku mereka satu. Maknanya walaupun belum Islam dia kita sokong Wahsy ini dengan satu gelaran yang sangat buruk, tapi setelah dia masuk Islam, kita menggelarkan dia dengan gelaran yang istimewa dengan ujung belakang dia radhiyallahu anhu. Walaupun nama Wahsy ini dari segi kaedah bahasa Arab, Wahsy ini maknanya seorang yang liar. Bin Harb maknanya peperai. Orang dia liar peperai. Oh, pandai kan nama. So, waktu dia dapat hadiah keluarga Gauga kerana membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu oleh Hindun. Hindun masuk Islam juga. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah sehingga Hindun menjadi orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keimanannya sebagai seorang rasul, beriman Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Bahkan kata ulama, orang yang mengekali istighfar, orang yang jaga sama istighfar ni doa. Bahkan kalau kita jaga istighfar, kalau tuan-tuan baca kitab karangan mengenai lugar-lugar rezeki, antara 7 lugar rezeki yang besar ialah istighfar. Mana kalau kita duduk bila ada bintik istighfar banyak, boleh lihat dulu ada masuk bintik, ada masuk rezeki daripada Allah. Dan cerita riwayat Nabi Saleh ada menyebut, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Saleh kata, wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi. Wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Allah Taala dan taubatlah kamu. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara, akan diturunkan daripada langit hujan yang mencurah-curah. Wa yazidukum quwwatan, akan menambahkan bagi kamu kekuatan atas kekuatan. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, atas kekuatan. Wa la tatawallaw mujrimin, yang kamu berpaling dari orang-orang yang mujrim. Yang kamu berpaling kepada orang yang mujrim, orang yang maksiat dengan orang yang asyik dengan Allah, orang yang melakukan jenayah dengan Allah. Allah melakukan kata besar di hadapan Allah. Mana dengan istighfar dan taubat dengan Allah Taala itu merupakan salah satu daripada sebab Allah Taala waktu mencurah-curah kurniaan dari sisi. Digambarkan oleh ulama bahawa bila hujan turun ini dia merupakan rahmat dan nikmat. Kalau Nabi SAW, Allahumma salliban nafi'an. Daripada hujan itu dia doakan dengan munafaat. Mana? Rahmat. Bila digambarkan dari beberapa rahmat, maka dengan secara tidak langsung dia merupakan rezeki dari Allah Taala. Habis itu taubat kita ni bagaimana? Taubat untuk sama-sama kita dari orang istighfar dan taubat. Jadi jangan lupa dia kita daripada taubat ataupun istighfar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dapat dianggap wala saghirata ma'al israr, dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Dosa buat sama, terus saya dosa buat.
Kalau dia dosa kita buat semua, memang bahaya kan. Kita yang akan balik ini, tapi bila dosa dibuat berterusan, dia termasuk dalam perkara yang dimurkai Allah Taala sama-sama. Jadi kita harus sengaja buat, dosa kecil pun jadi besar betul. Waktu dosa kecil ini tak boleh mengekali, Bahkan ada ulama-ulama di rumah, dia tahu kita macam pia sama. Dia kan tak ada pia, tahu. Bahkan nak suruh ada pakai pia, mengekali pakai pia. Gitu. Mana kalau pecah mentah-mentah mana, tahu? Ataupun kerana sesuatu kepentingan yang lain. Kalau boleh mengekali pia. Bahkan kalau orang tua yang dulu, orang yang mengekali tidak pia, tidak mengekali pia. Jadi tak ada pia homo dia. Maya itu tak pia dalam suasana kehidupan biasa tak ada pia dah. Makan nasi tak ada pia. Masuk tanah tak ada pia. Tak ada, tutup palau ni tak ada. Dia mengekali, dia boleh dikira sebagai orang fasik. Itu orang itu banyak ulama dulu kan, tadi kita ni kata sebut kafir. Okey, kalau kafir ni ada dalam hati berdoa di bawah hati kafir udah. Ta'iyyan. Orang mesti panggil ta'iyyan. Ta'iyyan. Panggil ta'iyyan. Iaitu betul-betul patut. Tapi kalau tuan-tuan saya dengan para ulama, nescaya makan boleh suruh kafir. Besok ketika mana menghadap hidangnya, tiba-tiba dia letak kali dengan juga dah tetapi jadi betul-betul balik dia kakak dia nak mati kakak dia kata tak payah kali kakak dia kalau kakak dia pun tak mati. Okey, kalau masuk tandas ni memang sunnah yang besar untuk kita tutup kepala, kerana mana-mana pada masuk ke dalam tandas diceritakan bahawa mana-mana orang yang duduk cakung atas masuk jamban itu tak akan biar setiap kali kalau kita buat itu satu kapal lagi. Berarti jadi fikir kita. Jadi bonus dengan hadis. Walaupun benda itu hakikat, benda tak nampak. Tapi tak akan biar ni satu perkara yang sangat tidak disukai oleh para ulama. Jumpalah dia hadis macam mana-mana itu, atau pandangan ulama atau perkataan yang sama sahabat. Itu adalah dua-dua mencari hadis tapi bohong. Sesungguhnya kita tu sentiasa mengekali amalan-amalan baik. Jadi dosa kecil ni yang anggap dia kecil untuk kita semua buah dia. Dan disebut Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, jika Allah Taala menggunakan keadilannya, tidak berarti segala amal kebaikan. Kalau Allah Taala guna keadilan dia, tak berarti segala amal kebaikan itu. Itu amal 500 tahun ibadah. Kalau Allah Taala tak guna keadilan dia, tak pakai. Tunggu. Maka kita ada kita kan? Sebagai umat zaman dulu, ketika mana diperintah masuk syurga, Nabi ceritakan hadis kursi menceritakan bahawa seorang lelaki ketika mana dia diperintah masuk syurga oleh Allah Taala, dia tanya, saya masuk syurga ni peringkat mana? Ada ukur dengan amalan ibadat saya, patut saya duduk dalam syurga mana? Gitu. Agak ikut dia tahu, buat ibadat lama, 500 tahun ibadat. Tiba-tiba Allah Taala perintah masuk syurga, jadi nak tahu syurga tangga mana? Tuan-tuan, kita ke syurga ni tidak rasa akumulasi kita duduk. Kalau Allah Taala perintah masuk syurga tu, syukurlah pada Allah Taala. Tak ada lah. Bahkan orang yang diperintah masuk syurga ni adalah semata-mata hadiah daripada Allah Taala. Duduklah lama pun. Bila kita kan, masya-Allah. Kalau Allah Taala perintah masuk syurga, masukkan. So kalau Allah Taala perintah masuk syurga, kalau kita tahu di hati kita. Kita tahu di hati, tiba-tiba mai di mana jalan mai coba, mana lagi pakok. Mana bayar, mau kita nak bayar, kira. Masalah sedikit banyak pun tahu kita. Untuk boleh dijadi kita tahu Allah Taala. Dah di kampung, boleh pergi tawaf, boleh pergi sembahyang sama, boleh pergi ibadah. Astagfirullah. Bahkan kalau masuk syurga, bahan. Ada kekuatan kita. Jadi dia ni suruh tanya, peringkat mana syurga patut boleh dia duduk dengan ibadat 500 tahun? Maka Allah Taala telah perintahkan mereka bahawa amal ibadat dia 500 tahun
ditimbang dengan mata hitam. Ditimbang dengan mata hitam. Bukan mata putih kali sumur tu. Ditimbang mata hitam saja. Naik mizan timbangnya kau amal dari muka tu dalam tu naik. Berat mata hitam tu. Bagi dia sedar rupa-rupanya kalau Allah Ta'ala guna keadilan dia buat ibadat buat kita ni pernah ada nilai kali. Kalau itu kita jangan mohon keadilan Allah. Kalau kita usaha di mana saja, boleh bagi kita masjid dari ujian. Memang Allah Ta'ala buat kau maha. Orang boleh bagi masjid dari ujian ni kau maha. Bukan bagi masjid dari panas matahari pun kau maha tak? Bukan ada hadis yang menyebut bahawa orang bagi semaya zuhur dari keadaan panas matahari itu pun sudah mendapat pandangan kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan ada. Tapi nilai yang diisi Allah Ta'ala namanya kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sama Allah. Dan bila Allah Ta'ala menghadapkan kita dengan kurniaannya, maka tidak ada artinya segala dosa. Dosa bersama Allah kalau dia Allah Ta'ala itu gengnya selalu. Tak ada pun. Jadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lalu dijanjikan dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita salah tahu mana pun gengnya. Tapi itu jangan kelip untuk kita beristighfar, bermohon doa akan keampunan Allah Ta'ala. Bangun malam-malam mendoakan keampunan. Kalau tuan-tuan bangun doa keampunan, ingatlah kepada orang yang mengajar tuan-tuan. Ingatlah kepada ibu bapa kita yang melahirkan kita. Ingatlah sayang-sayang dan kawan-kawan kita yang hidup sekali dengan kita. Besar doa keampunan. Jadi mohonlah dengan Allah. Tengoklah kerahiman dan kasih sayang Allah Ta'ala untuk sentiasa bermohon keampunan Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, kita tak ada suka dosa kita. Kita tak ada suka dosa kita. Tapi apa yang telah menyebabkan kita jauh daripada pengabdian dengan Allah, rasa budak dalam ibadah, sebenarnya salah satunya dosa kita yang baik. Kita dosa yang baik. Jadi kita sama-sama kena bermohon ampun dengan Allah SWT daripada semua dosa-dosa kita. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu dalam berdoa dia berkata, Tuhanku, jika engkau kasih kepadaku, engkau ampunlah semua dosa-dosa. Kalau kasih ya Allah ampunilah. Kalau kasih, aku dah kasih. Tapi mana yang saya kasih itu? Okey, boleh doa di sana itu saya kasih betul. Kita tengok dah hadis-hadis cerita-cerita yang lalu, mantan-mantan yang lalu. Kalau Allah Ta'ala sebabkan kita dapat buat kebaikan dan ketaatan, Allah Ta'ala baik yang kita tahu. Allah Ta'ala memberikan kurnia bagi kita. Tapi kalau kita mengetahui dari dosa itu, maka kita kena cek, mungkin ada yakin ada sesuatu yang Allah Ta'ala benci dengan kita. Maka kata dia, jika engkau murka kepadaku, tidak engkau terima amal kebaikan. Mana kalau Allah Ta'ala benci kita, Allah Ta'ala tak terima dulu lagi amalan kebaikan. Lalu itu mana-mana orang kita boleh buat kebaikan, teruskan dengan kebaikan yang kita boleh buat. Masalahnya, kalau kita buat dosa, Allah Ta'ala tak terima amal kebaikan kita. Apa yang kata ulama? Allah Ta'ala sebabkan kita tak boleh buat kebaikan. Tak boleh buat kebaikan. Bila kita dosa banyak dengan Allah, nak buat kebaikan tak boleh. Dia tak jadi. Bukan kalau rasanya nak buat sikit jadi tak jadi. Tak betul dengan kita. Itu mana orang tidak mendapat rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dapat kerahiman Allah Ta'ala, boleh semua dia buat kebaikan. Betul dia semua dengan dia. Tak. Kalau betul dia tak ada beti pun, ada beti sikit pun, betul dia orang minta sikit. No, ataupun kita boleh buat sikit. Tapi kalau betul dia kita tidak dapat kerahiman Allah Ta'ala, beti banyak pun tak boleh nak beri. Ada biar nak bagi. Waktu beri. Lalu itu tiap-tiap kita kena sentiasa ingat kepada Allah SWT bahawa Dia Tuhan yang Maha Rahmat dan Maha Rahim, yang akan sentiasa mengerjakan bagi kita segala kebaikan. Jadi tak itulah sekuler dari sini kita boleh tengok bahawa sebenarnya kemurahan Allah Ta'ala itulah yang tepat kita menuju kita minta ikrahiman Allah. Dan yakinlah bahawa Allah Ta'ala itulah yang Maha Rahmat dan Maha Rahim. Kita boleh semua Allah Ta'ala besar benar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi besar benar.
Bayangkan daripada 114 surah Allah Ta'ala buat Bismillahirrahmanirrahim ada pada setiap surah 113 daripada. So ya, maknanya kalau nak banding 114 tu 1/114 Allah Ta'ala letak Ar-Rahmanir-Rahim. Hal lain Allah Ta'ala pun Ar-Rahmanir-Rahim. Dari tiap-tiap surah yang dibacakan pada dalam Al-Quran. Maknanya seluruh kehidupan kita dari semua PDF kita ataupun dari semua surah yang telah Allah Ta'ala buat daripada Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan orang beriman itu, kita boleh tengok kurang daripada 1% benda tak ada rahmat. Maknanya lebih daripada 99%